المسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسراتنا وقراباتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إلا الدنيا. قبل منا يا الله، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المستغفرين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من الموحدين، واجعلنا من المخلصين له الدين، واجعلنا من العارفين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الفاسقين، ونجنا من القوم الظالمين، ونجنا من القوم الضالين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mana kita berhenti? Dan kata mereka itu. Apa? Seorang sudah cakap. Cakap apa? Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan kata mereka itu pada ta'rif ilmu dahulu yang ta'aluk ia dengan suatu hingga akhirnya, atau yang nyata dengan dia oleh segala maklum hingga akhirnya, isyarat kepada ta'alluqnya tanjizi qadim. Baik, titik. Baik, kata dia, dan kata mereka itu, ini mereka itu mutakallimun, ulama-ulama tauhid.
Kata mereka itu pada tarif ilmu. Ini pada pengertian perkataan ilmu itu. Dahulu yang ta'aluk ia, dengan suatu hingga akhirnya. Atau yang nyata dengan dia oleh segala maklum hingga akhirnya. Isyarat kepada ta'aluknya tanjizi qadim. Isyarat iaitu yang ni menunjukkan. Isyarat maknanya yang menunjukkan. Isyarat maknanya apa? Yang menunjukkan. Kepada ta'aluknya yang tanjizi qadim, yakni kepada ta'aluk ilmu itu sebagai ta'aluk tanjizi qadim. Apa dia ta'aluk tanjizi qadim? Tunai pada azali. Ini sudah pun berlaku pada azali. Allah Ta'ala mengetahui segala yang akan berlaku di sekalian alam ini. Telah pun Allah Ta'ala mengetahuinya ya, pada azali, iaitu ta'aluknya yang qadim. Allah Ta'ala tahu sebelum ada sesuatu lagi. Dinamakan ta'aluk ilmu itu ta'aluk, namanya apa? Apa nama dia ilmu? Ta'aluk inkisyaf. Iaitu tidak tersembunyi sesuatu dari pengetahuan Allah. Jadi apa yang perlu kita ambil pedulikan? Yang perlu kita ambil peduli, yang perlu kita ambil iktibar, pengertian daripada Allah Ta'ala itu mengetahui sebagai pengetahui yang ta'aluknya ialah ta'aluk inkisyaf. Apa yang perlu kita ambil faham? Iaitu wajiblah orang-orang awam seperti kita ini merasai atau berusaha untuk merasai bahwasanya ilmu itu hanya ada pada hak Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu pada azali hinggalah selama-lamanya. Itu di bahagian i'tiqad. Dan wajib menghadirkan ke dalam hati bahawa yang ada pengetahuan hanyalah Allah. Selain Allah itu tidak ada pengetahuan. Dan lagi, yang ketiga, wajib memaksa hati dengan jalan mujahadah nafsu. Wajib memaksa hati dengan jalan memaksa nafsu.
melalui kaedah sufi hingga timbullah di dalam hati Allah itu inkisyaf ilmunya. Titik. Dan orang yang tenggelam di dalam perasaan inkisyaf Allah, dan orang yang tenggelam di dalam inkisyaf Allah, sehingga merasakan hanya Allah yang mengetahui, selain Allah, selain Allah tiada yang bersifat ilmu, maka orang itu telah dianugerahkan Allah kashful mukasyafah. Kashful mukasyafah. Kaf, shin, fa, kashfun. Al-mukasyafah, alif, lam, mim, kaf, alif. Shin, fa, ta marbutah. Kashful mukasyafah. Saya dah terlarat nak beritahu dah. Setiap kali saya cakap tu tulis lah. Kenapa tak mau tulis? Malas lah nak suruh selalu. Tak seronok. Baik, habis. Jadi yang perlu kita ambil pengertian dalam takluk ilmu Allah yang namanya takluk inkisyaf ini ialah satu kesedaran di dalam hati hanya Allah yang Maha mengetahui, makhluk tidak ada yang mengetahui. Adapun makhluk itu dikatakan mengetahui, perkataan ini adalah majaziyah qauliyah. Majaziyah qauliyah, iaitu perkataan pinjaman pada membetuli syariat, bukanlah hakikat. Faham Macam
Dikatakan kita kata kita pun ada sifat melihat, kita pun ada sifat pendengaran. Maka itu sebenarnya majas kauliah. Bukan ada sungguh. Kita kata ada tu hanya semata-mata membetuli syariat. Apa maksud membetuli syariat? Ini kalau kita buat salah, kita akan didakwa. Kalau kita buat baik, kita akan diberi pahala. Itu masuk kata membetuli syariat. Hakikatnya, makhluk itu hanyalah menjalani takdir Allah. Gitu. Baik, habis. Faham molek-molek yang tulis tu. Baik, kita baca lagi. Dan kata mereka itu, yang mereka itu mutakallimun, pada ta'rif ilmu ni, pada pengertian ilmu, dahulu yang ta'aluk ia ilmu. Dahulu, yakni sama ada sebelum ada perkara yang ditaluknya, yakni pada waktu azali. Artinya Allah telah mengetahui semua perkara sebelum ada pada perkara itu. Allah Ta'ala dah tahu sebelum ada benda. Allah Ta'ala sudah mengetahui sebelum adanya perkara itu. Itu maksudnya dahulu tu. Dahulu ni maknanya Allah Ta'ala sudah mengetahui sebelum adanya sesuatu itu. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu itu sebelum adanya sesuatu itu. Maka pengetahuan itu sudah ada pada waktu azali. Belum ada makhluk, Allah sudah tahu apa makhluknya, nak jadi apa. Kalau macam kita ni tak, kita kena masak dulu, ambil pengalaman baru dapat tahu. Pergi belajar baru ambil tahu. Pergi belajar baru dapat pengetahuan. Kena balik test dulu baru dapat cara teorinya pula. Ilmu kita ni didahului oleh bodoh. Ilmu kita ni didahului oleh jahil. Ilmu kita ni didahului oleh tak tahu. Pergi belajar baru tahu. Dah buat berdapat pengalaman. Tapi Allah Ta'ala tu pengetahuannya tidak didahului oleh tak tahu. Pengetahuan Allah Ta'ala tu tidak didahului oleh jahil. Pengetahuan Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Macam mana zatnya qadim, begitulah ilmunya pun qadim. Allah Ta'ala sudah tahu sejak sebelum adanya makhluk. Belum ada makhluk, Allah sudah tahu makhluk apa yang akan ada, apa yang akan berlaku daripada mula sampai akhirnya selama-lamanya. Tu ke mana ke taluk tanjizi qadim. Tu maksud tanjizi qadim tu. Faham? Dahulu yang ta'aluk ia ilmu dengan suatu hingga akhirnya sesuatu itu yang nyata dengan dia oleh segala ta'aluk oleh maklum hingga akhirnya, yang nyata dengan dia oleh segala maklum ataupun perkara yang sudah maklum apa semaklum yang diketahui. Isyarat, yakni menjadi isyarat. Mana kata menunjukkan. Isyarat mana menunjukkan kepada ta'alluqnya tanjizi qadim titik. Dan iaitu apa? Iaitu ta'alluq tanjizi qadim itu. Ta'alluq, yakni ta'alluq dengan suatu
dengan fi'il pada azali. Fi'il pada azali maknanya telah berlaku pengetahuan Allah Ta'ala itu pada azali lagi. Pengetahuan Allah Ta'ala itu telah berlaku pada azali lagi. Bukan ada makhluk, ambil pengalaman dulu baru nak tahu tak. Pengetahuan Allah Ta'ala tak didaluri oleh jahil. Faham tu? Baik, habis. Habis itu dalam Quran dia kata Allah menguji makhluknya untuk mengetahui darjah iman mereka itu. Apa maksudnya tu? Seolah-olah macam Allah Ta'ala tu tak tahu, dah uji baru tahu. Apa maksudnya? Itu namanya ayat mutasyabihat. Seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu, dah buat ujian baru Allah Ta'ala tahu. Macam cikgu ya. Ajar-ajar anak murid, buat ujian baru tahu. Rupanya banyak tak erti. Jadi apa maksud kata Allah Ta'ala uji makhluk untuk mengetahui sejauh mana keimanan mereka pada Allah? Maka tu yang pertama wajib kita kata itu ayat mutasyabihat. Ayat yang kesamaran maksudnya. Seolah-olah Allah Ta'ala tu kena uji baru tahu. Bukan lagu tu. Ayat kesamaran. Satu. Ayat itu adalah ayat mutasyabihat. Yang kedua, bukanlah dengan makna Allah perlu menguji untuk Allah mengetahui. Seperti manusia yang menguji ilmunya dengan mempraktik sesuatu ilmu yang dipelajari. Bukan macam tu. Kita dah belajar kena praktik untuk kita lebih mengetahui dengan jalan pengalaman pula. Tidak. Nombor tiga, ayat itu adalah ayat memerintahkan agar ayat itu adalah ayat memerintahkan agar manusia itu berjuang dan berjihad di jalan Allah. Ayat itu menyatakan supaya makhluk itu di kita manusia inilah berjuang dan berjihad di jalan Allah. Bukanlah Allah Ta'ala tak tahu. Kena uji baru tahu. Bukan macam tu. Baik, habis. Jadi segala yang diketahui oleh Allah Ta'ala pada azali itu isyarat, yakni menunjukkan. Isyarat ni menunjukkan kepada ta'aluknya tanjizi qadim, yakni bahawasanya Allah Ta'ala sudah mengetahui sesuatu itu sejak azali. Iaitu sejak sebelum adanya makhluk itu.
Bah, habis. Dan iaitu ta'aluk dengan suatu dengan fi'il pada azali. Ini sifat ilmu itu, ya, ada pada ada pada azali, dan mengetahui Allah Ta'ala akan sesuatu itu pun sudah berlaku pada azali. Pengetahuan Allah tu satu sifat. Ilmu tu satu sifat. Mengetahui itu pun satu fi'il pula. Pengetahuan tu sifat. Mengetahui itu fi'il pada sifat tadi. Pekerjaan pada sifat tadi. Itu dia kata fi'il tu. Faham tak? Soal nak faham doa ni. Nak faham, mengaji tidur. Mengaji tersengguk-sengguk. Sengguk, tersengguk-sengguk. Baik, habis. Dan tiada bagi ilmu itu melainkan tanjizi qadim. Ini tak ada bahagian takluk yang lain melainkan takluk tanjizi qadim sahaja. Maka tiada baginya takluk suluhi qadim dan tiada tanjizi hadis. Titik. Khilaf ni bersalahan pendapat. Khilaf ni bersalahan pendapat bagi orang yang menyangka bahawa ada ilmu itu ada ta'aluk suluhi, ada ta'aluk suluhi qadim, kerana jikalau ada yang demikian itu nescaya lazim atas Allah Ta'ala bersifat dengan jahil. Mula tak tahu, lepas tu baru tahu, tu bermakna jahil. Tetapi ta'aluk ia dengan suatu, ini bahkan telah ta'aluk sifat ilmu Allah Ta'ala itu dengan suatu dahulu daripada wujudnya, ini sebelum daripada adanya. Dahulu daripada wujudnya, yang sebelum daripada adanya itu atas wajah ni atas pengertian, bahawasanya lagi akan hendak diadakan dia. Maknanya, kalau adalah ulama kata ada ta'aluk suluhi qadim, bukan bermakna Tuhan tu boleh tahu tapi belum tahu. Dah. Suluhi ke maknanya patut tapi belum berlaku. Tapi setengah ulama dia kata ada ta'aluk suluhi qadim pada ta'aluk ilmu, bukan dengan mana Allah boleh tahu tapi belum tahu dah. Tapi dengan makna apa? Dengan makna lagi akan hendak diadakan. Tuhan tahu apa dia nak buat lepas ni. Ya. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang dia hendak lakukan tu, itulah dikatakan suluhi qadim. Allah Ta'ala tahu apa yang dia nak buat tu, yang akan datang ni, itu namanya ta'aluk suluhi qadim. Bukanlah Tuhan tak tahu. Tuhan tahu apa yang akan datang. Bukan Tuhan tahu setelah datang. Tak. Tuhan tahu apa yang akan diperbuatnya pada waktu yang akan datang. Itulah maksud kata adanya suluhi qadim. Titik. Faham ke tak tahu lah. Boleh faham ke ni? Ni katanya siapa faham, semua tak faham. Siapa tak faham katanya? Oh, semua faham. Alhamdulillah. Semua faham tak apa.
Dan kemudian daripada wujudnya atas wajah bahawasanya telah ada ia. Dan kemudian daripada wujudnya, jadi Allah Ta'ala tahu apa yang ia hendak menjadikan. Kemudian setelah daripada wujudnya, setelah daripada diadakannya atas wajah bahawasanya telah ada ia titik. Apa maksudnya? Maksudnya sebelum ada makhluk tu pun Allah Ta'ala dah tahu apa nak jadi kat makhluk tu, apa yang dia nak buat kat atas makhluk tu. Dan setelah jadi makhluk tu pun dia tahu apa yang dah berlaku kat makhluk tu, apa yang dah terjadi kepada makhluk itu. Kadang-kadang kita ni dah berlaku pun kita tak tahu. Macam kita ngaji pun kita tak tahu. Dah belajar pun tak faham-faham. Tambah tak belajar. Tu pun orang boleh buat mudah dengan ilmu tauhid. Baik. Sedangkan ilmu ni cuma ilmu teori. Kalau teori pun tak faham, macam mana nak praktikal? Ilmu tauhid yang kita belajar ni ilmu teori. Untuk mentauhidkan Allah. Kalau ilmu teori pun tak tahu, macam mana kita nak praktik? Tak pernah ngaji tauhid, tiba-tiba mengaku jadi arif billah. Lagu mana? Mesti jalan mengetahui, belajar dulu. Dah belajar baru tahu. Dah tahu baru menjalani diri jalan-jalan sufi. Jika dikehendaki Allah, Allah Ta'ala akan buka lah hatinya itu jadi orang yang arif billah. Ni tak terus jadi arif billah tanpa mengaji, tanpa memahami, terus jadi wali. Oh boleh. Baik. Maka bermula apa dah tu dia? Maka bermula takbir tu. Apa dah takbir? Maknanya makna takbir tu ialah mengartikan ataupun kita kata ibarat, iktibar. Bermula takbir dengan kana, artinya telah ada, atau sayakuna, artinya lagi akan ada itu. Hanya saja iaitu dengan iktibar maklumnya, dengan tiada iktibar ilmu. Allah Ta'ala tu mengetahui sebelum ada sesuatu, dan semasa ada sesuatu, dan selepas ada sesuatu itu. Maka itu hanyalah perkataan, bukanlah hakikat. Sebab Allah Ta'ala tak melalui masa. Kita melalui masa. Masa kita ada 3 ya. Apa dia? Semalam, hari ini, besok. Dulu, sekarang, akan datang. Itu kita. Jadi itu dengan makna kana. Wabikana ma yakana, wabiyakunu ma yakun. Ingat. Ingat, siapa ingat kat dengan? Bikana makana wabiyakunu ma yakun. Ingat. Siapa ingat kat dengan? Apa orang dia ingat? Duhai. Letih. Itulah kata letih. Itu tafsir bismillahi tu. Dengan nama Allah, yakni
Bi itu dengan makna bikana makana wa bi yakunu ma yakun. Dengan akulah telah ada segala sesuatu, wa bi yakunu ma yakun, dan dengan akulah lagi akan ada segala yang akan ada. Itu tu adalah ibarat sahaja pengertian ilmu. Iktibar ilmu tu nama dia. Iktibar ilmu Allah tu, Allah Ta'ala tahu sebelum ada sesuatu, masa ada sesuatu, dan selepas ada sesuatu. Itu iktibar pada pihak kita. Pasal kita ni melalui masa. Masa kita ni ada 3. Kemarin, hari ni, besok. Dulu, sekarang, akan datang. Tapi Allah Ta'ala dia tak ada di situ. Allah Ta'ala tak duduk dalam masa. Allah bukan duduk di dalam masa. Maka fahamkan perkataan saya ini. Jangan kita tersalah faham. Nanti kita dah faham Allah pun melalui masa. Maka jadi salah akidah kita. Fahamkan perkataan saya ini. Kalau tak faham boleh tanya, takut tersalah faham dengan Tuhan. Nanti kita kata Allah tu duduk dalam masa. Allah tidak melalui masa. Yang kita kata Allah Ta'ala tahu hari ini, besok dan kita kata Allah Ta'ala tahu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, itu pada bahasa kita yang duduk dalam masa ni. Adapun hakikatnya Allah tak ada dulu, tak ada sekarang, tak ada besok. Tak ada before, tak ada after, tak ada forever and ever. Itu istilah kita saja. Istilah kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang duduk dalam masa. Allah tak duduk dalam masa. Fahamkan. Tak faham boleh tanya. Baik, kemudian katanya faidatun. Dah habis dekat tu. Soalan. Maaf bertanya. Mohon pencerahan. Dalil akal bagi ketujuh-tujuh sifat ma'ani. Baik, dalil akal ni apa? Dalil yang menggunakan teori akal. Bagi mengukuhkan, mengkuatkan. Allah Ta'ala itu ada. Ada Allah Ta'ala dan ada sifat-sifat Allah Ta'ala di zatnya. Baik. Dalil mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Dan Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tak kira apa sifat juga pun. Sekalian sifat Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya adanya alam ini. Adanya alam ini. Seperti mana kata di dalam matan Jauharatul Tauhid. Karangan Ibrahim Al-Laqani. Karangan Al-Alim Al-Allamah Ibrahim Al-Laqani, apa dia kata? Unzur ila nafsika thumma antaqili lil alami ulwi thumma sufli. Unzur ila nafsika. Tiliklah pada dirimu. Nampak? Diri kita kan alam. Kemudian kamu berfikirlah. Thumma antaqili. Kamu berfikirlah macam mana kamu tu asalnya tiada, kemudian kamu diadakan oleh Allah Ta'ala. Fikir pada apa? Fikir kepada lil alami, kepada alam. Ulwi, yang tinggi, langit. Summa sufli, kemudian fikir pula alam yang rendah, iaitulah dataran bumi kita ni. Jadi kita, langit, bumi itu semua nama alam. Maka sebab itulah dikatakan ada Allah tu, dalil akalnya ada alam. Faham? Jangan putar alam.
Jadikan alam sebagai dalil adanya Tuhan, lalu jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan jadi orang yang hidupnya bertuhan. Jangan kita hanya sebut tapi hatinya tidak ada apa yang kita sebut. Itu namanya bukan jadikan alam sebagai dalil ada Tuhan. Itu namanya orang putar alam. Faham tak? Siapa tu? Kadang-kadang kita cakap pandai bikinnya tak ada. Itu namanya orang putar alam. Baik, kita berhenti cakap tu. Kemudian katanya faidatun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. لمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.